di bawah pohon bidara sambil merenung sinaran rembulan. Selamat datang pembuka bicara buat hadirin rakan dan tautan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian yang dihormati. Baiklah, pada hari ini bersama saya Siti Najah sebagai moderator akan membincangkan satu topik yang hangat dibicarakan pada hari ini, iaitu pengangguran. Sebelum mengupas topik ini dengan lebih mendalam, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel saya pada hari ini. Saya Nur Syafiqah binti Ahyuddin sebagai panel pertama. Nur Alif Fatini binti Nazaruddin sebagai panel kedua. Nur Naida Natasha binti Adra Syahrizan sebagai panel ketiga. Nuri Najiha binti Mustafa sebagai panel keempat. Terima kasih kepada pengenalan diri masing-masing. Pengangguran adalah sesuatu perkara yang harus dilihat dan dipantau oleh sesebuah negara kerana kadar pengangguran adalah ukuran utama prestasi ekonomi. Jadi ia sangat penting bagi mencerminkan ekonomi sesuatu negara. Kadar pengangguran di Malaysia terus menunjukkan tren penurunan kepada 3.6% pada September 2002, menurun 0.1% berbanding 3.7% pada Ogos 2020. Ini menggambarkan situasi ekonomi jangka baik pada suku ketiga tahun ini, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed. Saya ingin menyentuh sedikit saja tentang topik ini kerana saya percaya ahli panel kita adalah gandingan yang mantap dan berintelektual dan mampu untuk menguraikan topik kita pada ini. Saya ingin bertanya kepada panel pertama, apakah maksud pengangguran berdasarkan pemahaman anda? Terima kasih kepada moderator atas pertanyaan itu. Pada pendapat saya, pengangguran adalah fenomena biasa bagi sesebuah negara yang pasaran buruhnya dinamik. Sesetengah pengangguran hanya berlaku dalam jangka masa yang pendek, yang mana ianya merupakan satu proses semula jadi bagi individu-individu yang bergerak di antara satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain atau pergerakan daripada alam persekolahan ke pasaran kerja. Sesetengah pengangguran lain pula mengambil masa beberapa bulan, mungkin disebabkan kesukaran mencari pekerjaan. Mereka ini digolongkan dalam tenaga buruh sesebuah negara, iaitu mereka yang berumur 15 hingga 64 tahun. Kenyataannya, kadar pengangguran merupakan penunjuk yang penting kepada prestasi kitaran ekonomi. Terima kasih panel pertama. Panel kedua, adakah anda ingin menambahkan apa-apa? Terima kasih kepada moderator kita. Bagi pendapat saya, dalam masyarakat di mana kebanyakan orang boleh mencari nafkah dengan bekerja dengan orang lain, pengangguran adalah satu masalah serius. Kesan negatifnya termasuk kehilangan perasaan ditolak dan kegagalan peribadi. Dan kerana itu, pengangguran digunakan secara meluas untuk mengukur kebajikan pekerja. Kadar pekerjaan yang menganggur juga menunjukkan tahap kecekapan penggunaan sumber manusia sesebuah negara dan menjadi indeks bagi aktiviti ekonomi. Menurut pakar ekonomi Keynes, sesebuah negara yang mempunyai kadar pengangguran 4% atau kurang menunjukkan negara tersebut telah mencapai guna tenaga penuh. Terima kasih kepada panel pertama dan kedua kita kerana telah menerangkan dengan lebih mendalam tentang apakah itu pengangguran. Kita sudah mengetahui serba sedikit tentang pengangguran. Di situ itu, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita. Apakah jenis-jenis pengangguran yang perlu kita ketahui? Terima kasih kepada moderator yang anggun lagi bijaksana. Okey, pengangguran terbahagi kepada 4 jenis. Saya akan menghuraikan 2 jenis, iaitu pengangguran teknologi dan pengangguran kitaran. Pengangguran teknologi ialah yang wujud akibat kemajuan teknologi. Pengangguran teknologi boleh berlaku disebabkan oleh sektor perniagaan menggunakan penggunaan teknologi untuk menggantikan pekerja. Kemajuan teknologi mempercepatkan proses penyaluran dan mengurangkan kos. Hal ini menyebabkan pekerja yang sedia ada kehilangan pekerjaan, sementara pekerja baharu tidak memperoleh pekerjaan. Firma menggunakan teknologi atau mesin baru yang dapat meningkatkan produktiviti, maka firma akan mengurangkan pekerjaannya. Mengurangkan pekerjanya. Okey, pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran wujud disebabkan perubahan yang berlaku dalam sesuatu kitaran ekonomi. Sesebuah ekonomi mungkin melambung pada mulanya, meleset dan kemudiannya melambung semula. Ekonomi mengalami kemelesetan apabila perbelanjaannya agregat jatuh. Kejatuhan perbelanjaan agregat menyebabkan pengusaha-pengusaha mengurangkan permintaan terhadap tenaga buruh akibat kemerosotan dan pengeluaran dalam ekonomi. Pengurangan permintaan terhadap tenaga buruh secara berterusan akan menyebabkan pengangguran berlaku dalam ekonomi.
Pengangguran ini merupakan pengangguran jangka panjang dan sukar diatasi. Terima kasih kepada panel ketiga kita kerana telah menerangkan beberapa jenis pengangguran. Adakah terdapat beberapa jenis pengangguran yang lain? Ya, terdapat beberapa pengangguran iaitu pengangguran bermusim dan juga pengangguran struktur. Pengangguran bermusim ialah pengangguran yang bersifat sementara. Pengangguran ini berlaku apabila pelajar sedang memohon pekerjaan selepas tamat persekolahan. Pekerja yang sukarela berhenti bekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau kontraktor yang sedang menunggu projek baru selepas tamat sesuatu projek. Pengangguran ini merupakan pengangguran jangka pendek dan sering berlaku dalam ekonomi. Terdapat juga pengangguran struktur iaitu pengangguran ini berlaku apabila sesebuah negara mengalami perubahan struktur ekonomi. Sebilangan buruh akan menganggur kerana tidak mampu untuk mencari pekerjaan di sektor lain. Pengangguran ini juga merupakan pengangguran jangka panjang dan sukar diatasi kerana sesetengah penganggur memerlukan jangka masa yang panjang untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kelayakan mereka. Terima kasih kepada ahli panel keempat kita atas ahli panel pertama kita pada lontaran konsep yang utuh lagi berisi, dan kepada ahli panel ketiga kita yang benar-benar bersemangat sekali ya. Sebentar tadi, ahli-ahli panel kita telah menyatakan jenis-jenis pengangguran yang kita tidak ketahui dan tidak pernah didengari sama sekali. Sekurang-kurangnya, ia dapat menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita. Baiklah, soalan seterusnya yang saya ingin ajukan kepada panel kita ialah, apakah kesan kepada pengangguran? Terima kasih kepada moderator kita yang cantik dan manis. Okey, bagi saya kesan pengangguran. Kesan utama kepada individu yang menganggur ialah mengalami pengurangan pendapatan akibat tidak mempunyai pekerjaan, sama ada sepenuh masa atau sambilan. Hal ini kerana dengan bekerja, mereka boleh memperoleh gaji atau upah. Tapi disebabkan pengangguran, golongan ini terpaksa bergantung kepada simpanan atau meminjam wang daripada orang lain untuk meneruskan kehidupan. Okey, selain itu pula, pengangguran juga boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan fizikal seseorang. Menjadi penganggur adalah situasi yang sangat tertekan. Jadi, ia boleh menyebabkan masalah kesihatan yang berkaitan dengan tekanan seperti sakit kepala, tekanan darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, sakit belakang dan insomnia. Okey, isu kesihatan ini memerlukan rundingan doktor dan penggunaan ubat untuk merawat kesakitan. Oleh kerana berada dalam situasi kekurangan pendapatan, mereka berkemungkinan terpaksa mengorbankan kehidupan yang sihat kerana tidak mampu untuk mendapatkan rawatan. Terima kasih. Adakah ada kesan lain kepada pengangguran yang boleh ditambah? Ya, kesan seterusnya iaitu kesan terhadap ekonomi negara. Kesan utama ialah taraf hidup penduduk akan menurun. Taraf hidup penduduk dalam sesebuah negara dapat diukur dengan menggunakan pendapatan per kapita. Apabila terdapatnya ramai tenaga buruh yang menganggur dalam negara, maka keluaran negara kasar juga akan berkurangan. Dan ini akan menyebabkan pendapatan per kapita negara akan terjejas. Pendapatan per kapita yang rendah menunjukkan bahawa taraf hidup penduduk negara tersebut berada pada tahap yang rendah. Seterusnya, pengangguran akan melambatkan proses pembangunan negara. Kerajaan tidak dapat menyediakan kemudahan infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan negara kerana pendapatan negara yang rendah. Hal ini kerana pembelanjaan tersebut terpaksa dikurangkan. Kadar pengangguran yang tinggi menyebabkan kadar kemiskinan meningkat. Kerajaan terpaksa merancang beberapa program untuk mengatasi masalah kemiskinan. Hal ini menyebabkan usaha pembangunan negara terbantut. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kedua dan keempat kita tentang kesan pengangguran sebentar tadi. Seterusnya, persoalan terakhir untuk panel kita yang masih berlegar dalam persoalan yang sama, iaitu apakah data tentang pengangguran? Terima kasih kepada moderator. Bilangan orang bekerja terus meningkat sebanyak 0.2%, iaitu sebanyak 34.5 ribu orang bulan ke bulan kepada 16.5 juta orang pada September 2022, Ogos 16.2 juta orang. Sementara itu, dalam terma pelarasan musim,
Bilangan pekerja merosot sebanyak 0.2%. Pada September 2022, nisbah guna tenaga kepada penduduk yang menunjukkan keupayaan ekonomi untuk mewujudkan pekerjaan meningkat sedikit sebanyak 0.1 mata peratusan kepada 67.2% berbanding 67.1% Ogos 2022. Dari segi sektor ekonomi, sektor perkhidmatan terus mencatatkan peningkatan bilangan pekerja, sebahagian besarnya dalam perkhidmatan makanan dan minuman, perdagangan borong, darum cek dan aktiviti pengangkutan dan penyimpanan, serta dalam sektor pembuatan dan pembinaan. Sementara itu, bilangan pekerja dalam pertanian dan perlombongan dan kuari. Mengikut status pekerjaan, kategori pekerja kekal sebagai komposisi terbesar daripada jumlah pekerja yang merangkumi 75.9% pada September 2022, meningkat sebanyak 0.1% atau bersamaan dengan 15.7 ribu orang yang mendaftarkan 12.18 juta orang. Pada bulan Ogos 2022, 12.17 juta orang. Begitu juga pekerja akaun sendiri mencatatkan peningkatan sejak Februari 2022 dengan penambahan 18.5 ribu orang kepada 282 juta orang, iaitu pada bulan Ogos 2022 sebanyak 2.80 juta orang. Itulah, apakah ada data yang lain tentang pengangguran? Terima kasih kepada moderator kita. Ya, ada data yang lain. Pada bulan tersebut, bilangan penganggur meneruskan aliran menurun selama 14 bulan berturut-turut, mencatatkan pertumbuhan negatif sebanyak 1.1%, iaitu negatif 7.0 ribu orang kepada 605.0 ribu orang. Ogos 2022, 6.120 ribu orang. Oleh itu, kadar pengangguran yang lebih rendah dicatatkan pada bulan September pada 3.6%, merosot 0.1 mata peratus berbanding 3.7% pada Ogos 2022. Dari segi data pelarasan musim, bilangan penganggur meningkat sebanyak 0.5%, iaitu mencatatkan kadar pengangguran sebanyak 3.7%. Bilangan tenaga buruh kekal stabil pada September 2022 dengan peningkatan 0.2% bulan ke bulan atau 27.5 ribu orang kepada 16.66 juta orang pada Ogos 2022. Manakala kadar penyertaan tenaga buruh LFPR tidak berubah pada 69.7%. Dalam anggaran pelarasan musim, bilangan tenaga buruh menurun sebanyak 0.04%, manakala LFPR berada pada 69.7%. Bilangan orang dalam tenaga buruh luar pada bulan itu terus menunjukkan penurunan, dengan penurunan sebanyak 2.8 ribu orang, iaitu negatif 0.04% kepada 7.24 juta orang pada Ogos 2022. Tanggungjawab kerja rumah atau keluarga merupakan punca utama tenaga buruh luar, iaitu sebanyak 42.9%, diikuti oleh kategori persekolahan atau latihan sebanyak 40.5%. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi membincangkan topik pada hari ini bersama-sama. Semoga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencuburui kita. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada keikhlafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum remaja kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.